Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azila binti Mustafa. Bernombor metrik L20222013643 merupakan pembentang pertama bagi kumpulan 13 yang bertajuk Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia. Berikut merupakan hasil pembelajaran pada hari ini. Hasil pembelajaran yang pertama iaitu menyatakan konsep dan pengertian reka bentuk dan model kurikulum. Masukkan dengan reka bentuk kurikulum. Reka bentuk kurikulum merupakan satu alternatif dan prosedur dalam merangka atau menerapkan dan menilai sesuatu kurikulum. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan model kurikulum? Model kurikulum ini Model kurikulum ini menjadi rujukan bagi membentuk kurikulum untuk sesuatu mata pelajaran dan kursus baru yang akan ditawarkan di institusi pendidikan sama ada di universiti ataupun di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Model itu sendiri dikatakan sebagai satu entiti yang mengandungi beberapa komponen, misalnya adalah sasaran dan hasil pembelajaran. Model rasional atau objektif Tyler, di mana dia mempunyai 4 soalan asas untuk membentuk suatu kurikulum, iaitu yang pertama, apakah tujuan pendidikan itu perlu dicapai? Yang kedua, pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif, dan yang ketiga, bagaimana pengalaman pembelajaran disusun untuk mencapai pengajaran yang lebih berkesan, dan yang terakhir, bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran itu dapat dinilai. Seterusnya, klasifikasi model reka bentuk kurikulum. Terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama, model rasional, di mana ciri-cirinya adalah kita perlu menentukan suatu tujuan, dan cara diusahakan dan bagaimana kita nak menetapkan matlamat. Yang kedua adalah model berkitar, di mana ciri-cirinya logik dalaman saling berkait. Ia menekankan penyelesaian masalah dan saling hubungan dalam satu sistem. Dan yang terakhir kita ada model dinamika, iaitu model interaksi, di mana logik linear digunakan, di mana integrasi pelbagai pemboleh ubah dasar dan pemboleh ubah di dalam suatu komponen. Saya akan teruskan kepada rakan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naswa binti Isa. Saya akan menyambung pembentangan untuk bahagian pola dan orientasi reka bentuk kurikulum. Orientasi yang pertama iaitu kurikulum berpusatkan pelajar. Bila kita kata berpusatkan pelajar, maka ia adalah fokusnya kepada murid. Pengajaran perlulah mengikut minat murid itu sendiri. Contohnya pilihan subjek elektif ataupun pilihan jenis sekolah. Kalau pilihan subjek elektif tu, selalu kita tengok kat sekolah tu, biasanya yang akan pilih tu budak tu sendiri, minat dia apa. Kalau sekolah yang pilih tapi dia tak minat, tak boleh nak buat apalah. Pilihan jenis sekolah pula, sama ada dia tu minatnya kepada sekolah sukan ataupun sekolah seni, macam-macam sekolah lagi. Orientasi kurikulum adalah berteraskan aktiviti membina pengalaman pelajar, iaitu dari segi apa? Kerja lapangan, amali dan juga seminar. Kurikulum ini berpusatkan pelajar adalah bersifat terbuka kepada murid supaya turut sama dalam membuat keputusan, iaitu dari segi kurikulum dan pembelajaran. Kita pergi kepada orientasi kurikulum yang kedua, iaitu berpusatkan akademik, yang menekankan kepada pengetahuan, nilai dan juga warisan budaya. Kemudian berorientasikan kepada subjek dan pengetahuan serta pembangunan intelek, iaitu kita uji daripada segi peperiksaan. Kemudian pengajaran diajar secara terpisah, iaitu mengikut topik. Dan kemudian pengajaran ini adalah fokusnya adalah melibatkan kepada proses mengingat dan memahami, iaitu mengingat daripada segi hafalan dan juga memahami melalui proses latih tubi. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu kurikulum berpusatkan masyarakat. Kurikulum ini adalah berdasarkan kepada kesejahteraan masyarakat dan hidup bermasyarakat. Maksudnya dia menekankan kepada matlamat perpaduan. Dari segi pemikiran kita, manusia ni adalah makhluk sosial yang perlu hidup bersama. Tapi ada kalanya bila dah bersama tu, wujudnya satu konflik yang kita sendiri tak sangka macam mana boleh terjadi. Isi kurikulum yang terdapat dalam orientasi ini adalah berbentuk masalah ataupun persekitaran. Kemudian kita nak kata kurikulum ini sebenarnya berintegrasi antara subjek dengan masalah kehidupan sosial dan alam sekitar. Tetapi pengajaran ini adalah menggunakan pendekatan menyelesaikan masalah melalui PBL, projek dan juga kes. Dalam kurikulum ini sebenarnya kita nak murid mempelajari, perlu memahami, mengenal pasti, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan.
seterusnya kita pergi kepada orientasi yang terakhir iaitu kurikulum elektif. Okey, kurikulum elektif ini adalah menggabungkan keseluruhan kurikulum yang saya sebut tadi, ada murid, akademik dan juga masyarakat. Ia digabungkan di dalam kurikulum elektif, iaitu tujuan kurikulum ini adalah untuk membangunkan potensi individu secara menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kemudian kurikulum ini adalah bagi pelaksanaan pendidikan dan kurikulum untuk pelajar itu sendiri memahami masalah dan menyelesaikan masalah diri, masyarakat dan juga negara. Okey, seterusnya kita pergi kepada pola reka bentuk kurikulum. Okey, kat situ yang pertama kurikulum sebagai perancangan, merancang dan menyediakan kurikulum, perlu ada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP, perlu ada RPT iaitu rancangan pengajaran tahunan dan juga perlu ada RPS lah, rancangan pengajaran harian bagi setiap seorang pendidik untuk merancang pembelajaran di dalam bilik darjah. Okey, kemudian pola yang kedua adalah objektif iaitu melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Iaitu dalam pembelajaran perlu ada matlamat, objektif mata pelajaran dan juga standard pembelajaran. Okey, seterusnya, pola yang seterusnya adalah proses iaitu menilai keberkesanan kurikulum melalui apa? Contohnya aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey, kemudian pola yang terakhir adalah hasil. Hasil yang telah dicapai oleh peserta didik yang diajar oleh guru iaitu keberhasilan pembelajaran itu sendiri mengikut domain kognitif, efektif dan juga psikomotor. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris. Saya akan sambung perbincangan seterusnya. Saya akan menerangkan tentang teori reka bentuk kurikulum di Malaysia. Teori reka bentuk ini terbagi pada dua bahagian iaitu reka bentuk dimensi menegak dan dimensi mendatar. Untuk dimensi menegak, kita ada dua bahagian iaitu kesinambungan dan urutan. Untuk kesinambungan iaitu peringkat ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh murid sejajar dengan perkembangan mental, fizikal serta peningkatan usia. Yang kedua, kesinambungan masih lancar, diulang dan didedahkan secara berterusan. Untuk urutan pula iaitu jumlah ilmu atau kemahiran yang dibina menerusi pembelajaran mentasi waktu. Iaitu pembelajaran yang berterusan berdasarkan pengalaman supaya pelajar dapat berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih dekat. Untuk teori dimensi mendatar pula, kita ada tiga bahagian utama iaitu integrasi, skop dan imbangan. Untuk integrasi iaitu pengalaman pembelajaran perlu dihubungkan supaya pembelajaran lebih bermakna. Contohnya bahasa, ilmu, nilai, teknologi, inovasi, kreatif dan kesabaran. Untuk bahagian skop pula iaitu keluasan dan kedalaman kandungan yang perlu dimuatkan dalam kurikulum pengajaran. Tahap pendidikan yang membolehkan setiap murid menguasai kandungan mengikut tahap pendidikan dan kognitif. Untuk imbangan pula, itu kadar kepadatan, muatan dan kesesuaian dengan masa yang diperuntukkan untuk pelajar menguasainya. Itu untuk teori mendatar. Jadi, kedua-dua dimensi menegak dan mendatar ini perlu disokong oleh tiga teori dasar utama iaitu teori behaviorisme, teori konstruktivisme dan teori kognitisme. Okay, sekian untuk pentangan slide bahagian saya. Seterusnya akan disambung oleh saudari Firzana. Assalamualaikum, nama saya Firzana Amira. So, saya akan pentangkan tentang prinsip organisasi kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan mengikut tahap dan juga jenis pendidikan terdapat 4. Yang pertama, kurikulum standard prasekolah. So, yang kedua, kurikulum standard sekolah rendah iaitu KBSM ataupun KSSR. Yang ketiga, kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM. Dan yang terakhir adalah kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM. Kurikulum standard prasekolah bermatlamat untuk sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah lah. So, objektif dia adalah untuk mempunyai kematangan emosi dan juga kemahiran sosial dan juga menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Bagi KBSM pula, ia bermatlamat untuk menyediakan murid untuk melanjutkan pendidikan ataupun memasuki alam pekerjaan kerana pelajar yang memasuki KBSM ini kita lebih kenali sebagai pelajar sekolah menengah lah. So, konsep yang akan digunakan adalah kesepaduan antara pengalaman, pembelajaran di dalam bilik darjah dengan aktiviti di luar bilik darjah, termasuklah alam persekitaran dan juga pengalaman hidup harian bagi memudahkan mereka lah untuk memasuki alam pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikan pada masa akan datang.
Untuk prinsip organisasi kurikulum kebangsaan, yang pertama, perancangan kurikulum terdiri daripada falsafah pendidikan kebangsaan, menetapkan visi dan misi, dan yang terakhir untuk menentukan matlamat dan juga objektif. So, yang kedua, pelaksanaan kurikulum terdiri daripada beberapa peringkat, iaitu peringkat pusat, negeri, daerah, sekolah dan juga bilik darjah. Dan yang ketiga, untuk penilaian kurikulum, untuk menilai keberkesanan kurikulum yang dijalankan, maklum balas dan juga penambahbaikan. Ketiga-tiga prinsip ini saling berkait dan sangat bergantung kepada satu sama lain bagi menghasilkan murid yang lebih berkualiti lah pada masa akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Natasha binti Muhtar, merupakan pembentang yang terakhir akan membentangkan tajuk model reka bentuk kurikulum Taylor, iaitu pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai maklumat merangkumi objektif pendidikan. Okay, terdapat 4 persoalan model Taylor ini, iaitu yang pertama adalah objektif. Apakah tujuan pendidikan yang sekolah usahakan untuk mencapai objektif ini? Yang kedua adalah kandungan, iaitu apakah pengalaman pendidikan yang boleh diberikan supaya tujuan atau objektif ini dapat dicapai? Dan yang ketiga adalah penyusunan pengalaman, iaitu bagaimanakah pengalaman pendidikan ini dapat diorganisasikan secara efektif. Dan yang terakhir ialah penilaian, iaitu kita tentukan sama ada tujuan-tujuan tersebut adakah dapat dicapai ataupun tidak. Untuk model Taylor ini, objektif dia yang pertama adalah mencapai matlamat pendidikan, dan yang kedua berfokuskan hasil sahaja, maksudnya ianya hanyalah berfokuskan output yang diterima. Okey, untuk isi kandungan, yang pertama adalah spesifik, kedua bersifat eksplisit, ketiga boleh diukur, dan yang terakhir adalah berlandaskan matlamat pendidikan. Untuk pengurusan model Taylor ini, yang pertama adalah pemilihan isi kandungan mata pelajaran seiring dengan tingkah laku pelajar dan tujuan pendidikan. Yang kedua ialah metodologi ataupun metod yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan objektif. Dan bagi penilaian pula adalah berbentuk sumatif ataupun formatif, dan dia menggunakan instrumen. Maksudnya pembelajaran yang menggunakan alatan-alatan bagi memastikan kaedah pembelajaran itu berkesan. Kelebihan untuk model ini adalah tidak tertakluk kepada objektif dan terlalu linear, dan kekurangannya adalah kurikulum terlalu terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan, dan yang seterusnya adalah susah untuk menulis objektif tingkah laku yang memuaskan pada peringkat pembelajaran yang tinggi. Di sini dapat saya rumuskan bahawa model kurikulum Taylor ini adalah bersifat efektif dan dia mengaplikasikan model pengalaman pembelajaran, iaitu pelajaran yang dirancang, dikelola dan dilaksanakan bagi mencapai objektif pendidikan dan juga bagi menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan.